Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Hakim Nazlan, mesti diingat, ini hakim lah yang telah membuatkan gelap seluruh masa depan Najib. Tapi bukan pasal hakim ini sebenarnya. Hakim ini baiklah, dia buat kerja dia. Yang salah itu yang pergi sakau duit, yang pergi curi duit, yang pergi makan rasuah, yang pergi buat pengubahan wang haram semua, itu yang salah. Apa pula hakim yang salah? Walau bagaimanapun ini adalah perkembangan terbaru tentang hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepada Najib Razak. Siasatan SPRM ke atas Hakim SRC, Mahkamah Persekutuan tangguhkan penghakiman. Mahkamah Persekutuan pada hari ini menangguhkan keputusannya berhubung isu perlembagaan yang dikaitkan dengan siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Mahkamah Tinggi Negara yang dianggotai oleh 7 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri iaitu Tengku Maimun Tuan Mat akan menetapkan tarikh lain untuk menyampaikan keputusan mereka berhubung permohonan rujukan perlembagaan oleh Haris Ibrahim dan 2 peguam yang lain lagi. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terdahulu pada hari ini panel itu yang dianggotai oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak iaitu Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Muhammad Zabidin Muhammad Diah, Rodzairiah Bujang, Nalini Patmanantan, Vernon Ong Lam Kiat dan Harminder Singh Daliwal mendengar hujahan lisan daripada pasukan peguam untuk ketiga-tiga pemohon serta ketiga-tiga responden. 3 responden itu adalah SPRM dan Ketua Pesuruhjayanya sendiri iaitu Azam Baki serta Kerajaan Persekutuan. Peguam Malik Imtiaz Sarwar mewakili Haris dan 2 lagi peguam Nur Ain Mustafa dan Sri Kant Pillai, manakala peguam kanan Persekutuan pula iaitu Liu Hong Bin mewakili SPRM, Azam dan Kerajaan Persekutuan. Rujukan permohonan adalah isu yang sama ada. Pihak pendakwaan boleh memulakan prosiding mahkamah jenayah terhadap hakim yang sedang berkhidmat di mahkamah lebih tinggi dan sama ada pihak pendakwaan boleh memulakan prosiding jenayah terhadap hakim tersebut. Pada 19 Julai, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan Haris, Nur Ain dan Sri Kant merujuk isu perlembagaan ke Mahkamah Tinggi Tertinggi Negara. Ketiga-tiga pengamal undang-undang itu memohon jawapan daripada Mahkamah Tinggi berhubung soalan rujukan untuk menyelesaikan tindakan undang-undang utama mereka yang belum selesai di hadapan mahkamah. Pada 6 Mei yang lalu, di hadapan Mahkamah Tinggi, ketiga-tiga peguam itu memfailkan saman pemula berhubung siasatan ke atas Nazlan. Mahkamah Persekutuan pada hari ini menangguhkan keputusan berhubung 2 persoalan perlembagaan iaitu sama ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel 7 hakim berkata mereka memerlukan masa untuk membincangkan perkara itu. Sekian berita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini SPRM pula membuat kejutan. SPRM pula buat kejutan kepada Rafizi Ramli. Selama ini Rafizi buat kejutan je. Kali ini Rafizi pula kena kejutan. Harap-harap Rafizi tidak pengsan lah. Tenang saja dia tenang saja. Okey.
SPRM Siasat Pengisytiharan Harta Rafizi. Daripada bharian.com.my 10 November 2022. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan membuka kertas siasatan berhubung pengisytiharan harta yang dilakukan oleh Timbalan Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli. Ini berikutan satu laporan yang telah dilakukan oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau dikenali sebagai NGO berhubung pengisytiharan calon Parlimen Pandan itu. Satu sumber mengesahkan SPRM akan mengkaji perkara itu dan siasatan akan dijalankan mengikut aspek-aspek tertentu yang masih lagi dalam penelitian. Rafizi dalam satu sidang media semalam dilaporkan berkata, beliau tidak akan membuat laporan kepada SPRM berhubung dakwaannya mengenai projek tebatan banjir di Melaka. Kerana mendakwa hampir semua skandal penyelewengan dan pendedahan yang dilaporkannya kepada polis dan SPRM tidak diambil tindakan. Wow. Katanya, saya sebelum ini telah membuat banyak laporan kepada polis dan SPRM. Tetapi semuanya tiada tindakan. Saya berpengalaman lebih 10 tahun dan mendedahkan pelbagai skandal dan akhirnya ia dibawa ke muka pengadilan. Tetapi ia, iaitu tindakan undang-undang, bukan datang daripada polis atau SPRM, tapi pendedahan yang menyebabkan kemarahan rakyat. Contohnya kes kapal tempur pesisir LCS. Tidak diambil tindakan. Walaupun ada laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, tetapi disebabkan tidak mahu kehilangan undi, seseorang akhirnya dibawa ke muka pengadilan katanya. Memang dahsyatlah. Memang dahsyat apa yang dinyatakan oleh Rafizi ini. Kalau betul, wah, betulkah polis tak ambil tindakan? Betulkah SPRM tak ambil tindakan? Sampai Rafizi pun putus asa sudah kan? Dia bukan putus asa, dia fed up. Dia fed up untuk buat laporan polis dan laporan SPRM. Sebab menurut Rafizi, tiada guna jugalah dia buat laporan. Sebab tiada juga apa-apa dibuat. Begitulah maksud dia mungkin. Tapi betulkah? Macam ada lah. Mungkin SPRM buat siasatan juga, tapi secara cara yang lebih sistematik kali, bukan kasih umum terus heboh-heboh gitulah. Tapi kita harap semoga semuanya okey, dan yang paling penting negara Malaysia dibangkitkan semula menjadi sebaik yang mungkin sekali lagi. Kita mau negara Malaysia sekali lagi dihormati di mata dunia. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.